Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama sekali kita meminta pada Allah agar kita benar-benar yang tergolong dalam golongan orang-orang yang layak menyambut Aidul Fitri. Itu maksud Aidul Fitri, iaitu kita kembali kepada fitrah, kepada fitrah yang asal, fitrah yang merasa kerdil dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, fitrah yang merasakan bahawa tiada kekuatan dan kekuasaan di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu kekuatan atau kedudukan di muka bumi ini yang boleh menandingi kekuatan dan kebesaran Allah. Dan alhamdulillah kita akan terus menyambung pengajian kita dalam bab ilmu dan ma'rifat, yang mana kita sudah sampai hari itu membincangkan berkenaan dengan manfaat ilmu. Dan seterusnya kita sambung lagi daripada kata-kata yang di atas sana, bawah ni syarah dia saja. Kita baca jika perlu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia tulis nombor 1 bawah tu, nak cerita siapa dia Sayyidina Ali. Itu kita boleh baca. Apa kata beliau? Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini iaitu saudara Nabi SAW, sepupu Nabi, dan menantu Rasulullah SAW. Dan Nabi pernah menyebut bahawa ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku ni bandar ilmu dan pintu masuk dia itu Ali. Nak kata punya kasih Rasulullah pada Ali, dan Sayyidina Ali ini cukup alim orangnya. Maka beliau berkata bahawa beliau telah berkata, tiada menggembirakan aku, yakni sepenuh kegembiraan. Maknanya tak ada perkara yang paling gembira bagi aku ini andainya aku mati. Maknanya tidak akan menggembirakan aku semaksimal gembira andainya aku mati di waktu kanak-kanak dan aku dimasukkan ke syurga. Maknanya bagi dia tu, dia tak puas gembira lagi kalau dia ditakdirkan mati kanak-kanak dan dimasukkan syurga. Kita orang awam ni bila kita dengar mati kanak-kanak confirm masuk syurga, oh seronok dah tu. Maknanya ni peluang, sebab kita tak ada dosa. Tapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia kata yang itu aku tak gembira kalau aku mati di waktu kanak-kanak dan aku dimasukkan ke syurga. Apa sebabnya? Walhal, kenapa? Walhal aku tak sempat walhal aku tak sempat besar dapat mengenal Tuhan. Sayyidina Ali ni dia kata aku tidak gembira sangat. Maknanya aku ni tidak gembira sangat kalau aku mati kecil dan aku masuk syurga. Walhal sebab bila dia mati dalam keadaan dia masih tak kenal lagi kebesaran Allah, dia tak sempat besar dan tak sempat nak mengenal Tuhan tu. Maka sesungguhnya orang yang paling mengenal Allah itu, tu disilap dua titik dua tu, mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mengenal Allah itu ialah orang yang paling takut dan yang paling banyak beribadah kepada Allah. Sayyidina Ali beritahu tanda seseorang itu dia tu kenal Allah. Tanda seseorang itu dia itu memang benar-benar mengerti Allah itu siapa. Iaitu orang itu orang yang paling takut dengan Allah, dan disebabkan ketakutan itu menjadi dia banyak ibadah kepada Allah. Orang yang paling takut dengan Allah dan dia banyak beribadah kepada Allah. Ini tanda orang yang kenal Allah. Tanda takut dia banyak lakukan ibadah, dan ibadah dia itu dilakukan atas dasar ilmu. Ramai orang sekarang tak takut Allah, kerana itu dia tak kisah. Semayang dia tinggal, dia tak kisah. Dia mulut dia cakap benda-benda kotor, dia tidak kisah. Dia lawan ibu bapa dia tidak kisah. Dia lawan orang-orang tua, dia tidak kisah.
Dia kalau makan sesuatu benda dia tidak kisah, dia berniaga yang penting ada untung. Salah di sisi agama pun dia tak kisah. Bila orang tanya dia kenapa buat macam ni, ada aku kisah. Ni benda-benda ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak kenal Allah, tapi bila dia kenal Allah dia takut. Dan bila dia takut dia ibadat. Dan dia pula takut orang lain pun kena, maka dia bawa orang lain turut sama dalam beribadah kepada Allah. Dan dia nak orang lain juga tahu, ringkas yang seterusnya, dia nak orang lain juga tahu betapa hebatnya Allah, sehingga dia tarik orang itu supaya sama-sama beribadah kepada Allah. Ini ada ranking kadang-kadang step manusia bila dia takut dia ibadat dan dia nak lepas diri dia solat. Tapi sampai satu ke tahap dia betul-betul kenal Allah, dia bukan nak lepas solat, dia bawa sekali ahli keluarganya, dia bawa ahli keluarga dia, dan dia bawa jiran tetangga dia, dan dia tarik manusia supaya masing-masing kenal Allah. Akhirnya jadi takut pada Allah, maka tidak lain tidak bukan buah dia, hasil dia ibadah kepada Allah. Dan nak takut pada Allah mesti kena ada ilmu. Orang tak ada ilmu dia tak boleh nak takut Allah. Kalau dia ibadah aja dia payah, dia tak mustahil dia tak takut Allah tapi dia ibadah. Macam orang pada contoh-contohnya, orang kadang banyak buat beribadah, buat tahlil apa sebagainya, jamu orang makan contohnya ataupun apa sebagainya, dia masih belum tentu lagi dia takut pada Allah. Sebab takut-takut niat dia itu berubah-ubah. Tapi orang yang takut pada Allah, bila dia buat benda-benda itu semua, lagi berganda-ganda lah bantuan daripada Allah, sehingga dia itu dipilih oleh Allah SWT. Ini yang terbaik. Sebab apa? Orang yang menjamu-jamu makan ni tuan-tuan, Nabi SAW menyebut kita ni kalau jamu kamu dengan 2 biji tamar dan air kosong saja, ketika tu rahmat Allah tiada batasnya turun di rumah kita. Allah berikan pada kita keselamatan, rahmat keselamatan, rahmat ibadah, rahmat rezeki, rahmat macam-macam Allah beri, dan kita tak boleh nak itu bila kita jamu orang makan. Lebih-lebih lagi kalau kita jamu orang-orang yang memerlukan, lebih-lebih lagi bila kita jamu orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih-lebih rahmat Allah datang. Maknanya antum semua bila dah keluar nanti tuan-tuan yang sudah ada rumah apa sebagainya, buat. Bila buat tu tak kisah dapat jamu sikit pun jadi, Allah berikan rahmat cukup sangat. Ni kelebihan dia. Ya. Kemudiannya dia sebut apa? Dia takut, dia memberitahu bahawa orang yang paling mengenal Allah itu ialah orang yang paling takut dan yang paling banyak beribadah kepada Allah. Lagi yang paling baik memberi nasihat. Apa lagi sifat dia? Bukan setakat takut pada Allah. Pertama dia takut pada Allah, kata tu, lepas tu dia beribadah kepada Allah. Dia termasuk semua golongan. Bila dia takut, sebab Allah beritahu yang takut ni tak semua orang. Yang takut hanya siapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa dia min ibadil ulama ya? Alladzina yakhshawna rabbahum bil-ghaib. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'. Allah kata apa? Innama. Innama ni bila sebut innama dalam bahasa Arab, innama dia bukan saja bubuh innama. Innama ni maksudnya terbatas, bahawa sesungguhnya hanya yang takut pada Allah, terbatas. Maknanya tuan lain tak boleh masuk. Allah kata innama, iaitu dalam bahasa Arab dipanggil adatul has. Kalimah yang digunakan untuk membataskan, hanya dia saja. Siapa dia? Yang Allah nak beritahu kejap lagi. Allah kata apa? Innama yakhshallaha, orang yang hanya takut pada Allah siapa? Min ibadihi, daripada hamba-hamba dia siapa? Al-ulama. Yang boleh sampai ke tahap takut pada Allah ni siapa daripada kalangan hamba ni? Ulama, iaitu orang yang berilmu. Titik. Maknanya nak takut pada Allah, dia nak kena jadi ulama. Ulama ni maksud apa? Orang ada ilmu kepada Allah. Bila dia terus lagi, dia akan jadi al-allamah. Ulama al-allamah. Al-allamah ni tu tadi sirah mubalaghah. Al-allamah ni sirah mubalaghah, nak beritahu terlebih-lebih alim dia. Dia alim dan terlebih-lebih alim.
Maknanya dia kalau orang ulama ni takut, dia lebih takut. Ulama ni ibadat dia macam ni, dia lebih lagi ibadat. Ni orang panggil al-allamah. Jangan sibuk seronok orang gelar kita al-alim, al-allamah. Tapi kita tidak layak untuk terima kalimah. Itu pasal setengah-setengah ulama yang takut pada Allah, bila kita puji dia lebih-lebih tahu. Antaranya Habib Zain bin Sumail ni, orang dah gelar dia Syafi'i kecil lah. Tapi bila orang puji depan dia cukup marah. Dia tak suka. Dia takut dia riak, bukan dia marah orang tu puji. Dia takut dia jadi riak. Punya ini ulama dah hebat dah ni. Tahap atas lagi PhD. Tapi dia subhanallah. Kita pula nak orang puji kita. Nauzubillah ya. Nasihat pada diri saya dan diri antum semua. Maknanya kadang kita nak orang puji kita dengan ibadah kita. Kita nak orang puji kita dengan ilmu kita. Kita nak orang puji kita ada. Ya. Kepujian naiknya di sisi Allah di dunia akhirat, di sisi Allah. Allah kalau nak naikkan seorang tu, biar Allah naikkan. Kita buat kerja kita. Allah dah janji, siapa bertakwa dia dekat dia. Siapa berilmu, Allah naikkan derajat. Itu dah janji Allah. Yang kau tak yakin dengan janji Allah, pasal apa kenapa paksa orang puji kau? Nampak? Sebab Allah dah kata, kau buat macam ni, kau naik derajat. Kau buat macam ni, kau naik derajat. Kau buat je, kita buat je, Allah akan naik. Kemudian dia kata apa? Lagi yang paling baik memberi nasihat. Yang pertama tadi takut, yang kedua beribadah. Dia banyak ibadah, ditanda orang kenal Allah. Maknanya dia letak mula-mula sekali takut. Dan takut ni tak dapat kecuali berilmu. Maknanya ilmu mula-mula. Nampak? Bila dah dapat ilmu tu, dia akan rasa takut pada Allah. Dia keduanya dia akan banyak beribadah kepada Allah. Bila dia tu berilmu tapi dia tak banyak beribadah pada Allah, masih belum sempurna lagi. Masih dia tidak betul-betul kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Dia banyak ibadah, bukan hanya sembahyang fardu layak, sembahyang tahajud. Saya juga seronok ada satu rumah. Saya setiap bulan ada satu rumah orang kaya saya ceramah. Situ Tan Sri, Datuk. Ustaz ceramah situ mesti duit banyak. Orang kaya dia lain. Tuan-tuan lagi kaya. Tuan-tuan macam dia payah sikit buat tu. Dia nak macam-macam lah. Tapi tak apalah, kita bukannya mengajar sebab tu. Kita nak ubah manusia dulu. Alhamdulillah, dulu saya mula-mula pergi sekali dua, masih lagi ada perempuan-perempuan yang jambul dia mereka ni. Rimah lah nak ceramah, rimah kat belakang dengan jambul ni. Tapi Alhamdulillah, yang baru ni pergi semua tutup, rapat dia tutup. Saya pun terus bila dah habis tu saya pergi kat dia. Saya kata masa nak balik tu, dia orang keluar, saya kata Puan Sri, suka saya tengok Puan Sri macam ni. Doakan Ustaz, mudah-mudahan dia kata. Dia minta tolong doa istiqamah. Allah, Alhamdulillah. Rasa seronok kita dalam beribadat, dalam menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan janganlah aku datang sekali lagi keluar balik jambul dia. Tapi maknanya dah tu. Dia cuma minta doa istiqamah saja. Maknanya memang dia yang ubah diri dia. Cuma dia takut tak istiqamah sebab kawan-kawan sekeliling dia. Dia banyak beribadat pada Allah. Kemudiannya apa lagi sifat dia? Lagi yang paling baik memberi nasihat pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang ni dia takut pada Allah, dia banyak ibadat dia akan sampai satu tahap. Bila dia kenal Allah, dia akan promote orang tentang Allah. Kita kalau kenal, tahu satu barang barang ni ucara apa, kita nak orang lain dapat rasa tu. Bukan sebab untung aja. Kita ada badi-badi kita tengok ni makan benda ni. Ni makan ni. Kok ikhlas tak benda tu apa benda ni. Ni bau ni, kalau makan ni cerdik. Dia makan tu cerdik dia tu. Dia pun nak anak-anak dia tahu benda tu, tahu khasiat. Kita bila ada sesuatu benda baik pada kita, pakaian ke apa ni, jangan beli yang tu. Yang tu tak bagus. Ada kedai-kedai yang kita pergi murah harga dia, kedai-kedai yang ikhlas, jujur, kedai-kedai yang harga dia murah tapi barang dia kualiti, kita promote habis ke orang. Mula-mula kita seorang je pergi, kita tak mau promote orang. Tapi lama-lama kita nak anak beranak kita pun dapat apa yang kita dapat, kita promote. Macam ni juga. Dia sampai satu tahap dia kenal Allah, dia sampai satu tahap dia kenal Allah terlalu hebat. Dia kata aku kena beritahu orang. Aku kena beritahu orang supaya orang tahu Allah ni cukup hebat, supaya dia orang sembah Allah sungguh.
Maka akhirnya dia menyampaikan ilmu dia nasihat orang, dia tarik orang. Dan dia faham hadis Nabi kata apa? Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dia agama ni nasihat. Itu pasal ustaz-ustaz ni kalau ceramah jangan terasa. Sebab dia nasihat. Nasihat ni memang nak tak nak dia akan terasa. Tapi kalau dia ambil positif, dia semakin hebat. Dia semakin hebat. Dia semakin hebat. Contohnya orang nasihat dia, ni kita awak ni tayar dia ni ada masalah, dia kena gini-gini, kita pun ambil. Oh ya ke, saya nak betulkan macam mana? Dia kena pergi sini, belikan alat ni, pasangkan kat sini. Oh dia pun pasang, makin hebat kereta ni. Tapi kita kata, ni kereta awak ni, ada awak ni, asal saya beli kereta aja. Oh asal saya beli kereta aja, macam-macam awak komplain. Tak ada, okey ni, kereta awak minggu. Lama-lama kereta dia semua betul. 2-3 bulan rosak. Dia tak ambil positif, dia tak naikkan, upgradekan kereta. Dan ada pula kadang-kadang bila dengar dia buat fitnah pula. Dia kata ustaz tu kata orang tu, ustaz tu kata orang ni, sehingga ada yang silap faham dan sebagainya. Sedangkan ustaz tu memberitahu secara umum. Bila secara umum mesti nak macam aku yang kena. Takdir Allah pula setiap kali dia datang. Masya aku ni ustaz ni tahu ni cerita pasal aku. Mana syaitan datang, syaitan. Kadang-kadang Allah saja membukakan, membiarkan ustaz cakap sebab Allah sayang orang tu, sebab mungkin ada benda baik dia buat, maka Allah sayangkan melalui ustaz cakap sikit dekat dia. Maka bila dia ambil positif, dia naik lagi. Allah sayang dia. Tapi bila dia tak sambut benda yang Allah bagi tu, dia jadi lagi teruk. Ada tu. Iman naik atau iman turun. Ni kena jaga. Macam Nabi SAW. Nabi ini dia Allah beri kelebihan. Dia nampak. Dia katakan pada hadis dalam hadis sahih, dia kata aku mendapat melihat kamu dari depan aku dan belakang aku. Nabi SAW semua masa dia semayang. Maka tuan-tuan rahmati Allah, pernah sahabat jalan di depan Nabi SAW. Orang pun dah puji-puji dia apa sebagainya, orang ni begini. Nabi kata sesungguhnya di pipinya aku nampak sapuan daripada sentuhan syaitan. Nampak tuan-tuan? Maknanya ni kita tak. Para awliya Allah pun kadang-kadang diberikan kelebihan itu. Pasal kadang kita pergi, saya ingat masa saya pergi Yaman, sahabat dia kata, ya Habib, ini sahabat Muhammad Fadil Ja'at min Malaysia, walakin ma'indahu himma, ghabat al-himma, himma dah hilang, yuridu an yarja', dan dia nak balik ke Malaysia. Fadil ni dia heboh nak balik ke Malaysia, dia kata dia tak mau mengaji sini, sedangkan dia dah dapat tempat baik. Nabi Abdullah ni bila dengar, saya tak terima, dia kata akan datang semangat dia. Dia pun tengok muka kita. Dia tak tengok muka saya tu, dia cakap di depan lain. Dia pun tengok muka dia. Bila dia tengok tu tak, bila dia geleng saya, dia tengok sekali lagi, dia geleng 3 kali tu. Dia tengok sekali lagi. Mak kita rasa, apa aku buat ni, dia risau. Dah risau, dia geleng. Lepas tu dia angkat tangan. Dia angkat terus, dia doa. Banyak Allah, berikan semangat dia, jadikan dia ulama, tunjuk dia jalan apa semua. Lepas tu dia pegang kepala, lepas tu dia pegang dada. Baca, dia kata saya tak terima, dia kata. Lepas tu dia senyum, dia kata saya tak terima, akan datang semangat. Balik tu memang semangat. Terus tak jadi balik. Dulu nak lagi balik. Sebab kat Malaysia kita dengan itu tak jadi balik. Terus mengaji. Habis Umar masa tu di Mekah, balik daripada Mekah. Salam dia apa semua, dia pun senyum. Agak pun dia pun ada orang beritahu dia agaknya. Nak lagi balik, bawa jumpa Habib Abdullah di sini. Terus dia panggil, dia jadikan Bilal dan Mustafa. Lepas tu tukar jam. Alhamdulillah. Lepas tu dia terbiar. Benda tu tak dibanggakan. Sebab tu bila kita ingat benda tu, kita rasa, ya Allah, aku satu masa dulu di stage tengok muka aku geleng kepala, bukan senyum, geleng kepala. Hebat cara mana-mana. Ni yang saya sampaikan ni tuan-tuan, ni amanah aja. Silat-silat tuan-tuan ni lebih baik lagi yang duduk kat sini tapi boleh kawal diri kita. Kita dulu remaja tak boleh nak kawal diri kita. Masa tu rasa malu, tapi alhamdulillah. Ni ulama-ulama. Ya. Maka kerana itu kita nak kena faham. Jadi tanggungjawab kita bila kita dah takut pada Allah SWT, dia akan sampai ke satu tahap kasih sesama kita. Bila dia kasih umat Islam, dia akan sampaikan nasihat. Dia akan cuba tarik orang ke arah kebaikan.
Dan kepada cara itu dia akan ikut cara Nabi SAW. Kadang-kadang ada setengah-setengah pendakwa, bila dia nak cuba nak bagi orang faham apa yang dipaham tu, kadang-kadang terlampau drastik, terlampau keras. Dia nak bagi orang tu faham rupa dia. Jadi kadang-kadang orang tak boleh nak terima. Dalam usul dakwah tak boleh macam tu, sebab takut orang lain. Saya dulu pun masa mula-mula balik tu nak cuba bagi faham, cara jadi galak, jadi kasar, tak faham. Jadi orang tak boleh terima orang lagi masa mula-mula. Sekarang ni pun kadang-kadang kita bawa lebih-lebih pada anak-anak murid, tapi nak kena faham. Bukan kita bagus sangat faham sangat, kita pun dalam nak memulihkan diri kita, tapi kurang-kurangnya kita dah nampak sandaran dia. Jadi kena ikut. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, begitu juga sahabat-sahabat lain. Ada seorang sahabat saya nama dia Abdul Rahman Mukhtar. Dia sampai satu tahap, dia ni jadi Syekh angkat dia jadi tukang Bilal bahagian zikir. Dia kawan dengan saya lah. Dia Bilal bahagian zikir. Dia bangun 3 pagi dia akan zikir. Bukan Habib Omar bawa zikir, dia akan zikir. Itu pasal kita latih, belajar kita bawa zikir, bukan kita pemalas. Aku kalau nak untuk aku dia baca je. Nampak? Dia bawa Abdul Rahman Mukhtar ni, dia ambil tugas tu, dia bangun 3 pagi dia mula zikir. Lepas tu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pelajaran tak ikut dah. Ya Allah, ya Allah. Dia tu kerja ya. Tugas dia setiap hari baca zikir pukul 3 pagi. Satu malam tu dia bangun awal sikit, 2:30 pagi dia bangun. Dia tengok tak ada orang ni, dia pun duduk mula zikir. Saja dia nak baca zikir, dia pun ya Allah, dia pun sampai ya Allah, ya Allah. Sekali dia dengar belakang semua ya Allah, ya Allah. Orang pun awal juga bangun lagi, dia kata bukan seorang. Ya Allah, ya Allah, ya dan habis ya Allah tu. Dia tengok dia masih awal lagi. Dia tengok lagi seorang dah. Tapi bunyi suara ya Allah, ya. Dalam kelimut dia keluar suara. Dan besok dia jumpa Syekh. Syekh pun senyum, Syekh kata balik. Syekh kata apa? Balik ke Malaysia. Fakat kafar, cukup bagi kau. Sebab dia, sebab Allah muliakan sampai macam tu. Dia dengar malaikat pun suka dengan dia, ada zikir sekali dengan dia. Jin-jin Islam pun semua. Lepas tu dia pun memang dah bagi kita, Syekh suruh balik jadi ulama besar Surabaya. Abdul Rahman Mukhtar, pergi sana. Dia jumpa dia. Tak kenal kita lagi, kita tak. Tapi dia Abdul Rahman Mukhtar. Yang tukar jam ikut ilmu falak tu saya dengan dia. Saya assistant dia, dia ada dia. Susah nak tukar jam ikut ilmu falak ni, setiap hari berubah. Kalau ikut jam Islam, jam Arab, itu pasal dekat Myanmar tu dia ada 2 jam. Satu jam Masihi yang tak berubah-ubah dia tu. Satu lagi jam Islam, maknanya ikut kaedah Islam, kiraan pergerakan bulan di langit dan pergerakan matahari. So, jadi sebenarnya dia berubah-ubah. Dia kadang turun, kadang naik macam harga emas. Subhanallah. Jadi benda tu tak perlu cari. Saya nak besok nak biar sampai tahap bila zikir, ada orang zikir datang. Dah, tu tak payah cari. Kita ni, wali ni tak perlu nak cari jadi wali. So, saya nak usaha supaya jadi wali. Dah, tak payah pasal macam tu. Tak payah niat nak jadi wali, tapi usaha apa? Ya Allah, Ustaz, saya nak buat ibadat semua-semua, nak cari ilmu sebanyak-banyak. Mudah-mudahan Allah muliakan saya dengan ilmu yang banyak dan amal yang banyak. Benda tu, lepas tu Allah bagi kewalian. Atok tu pemberian. Tak payah ya Allah, jadikanlah walilah aku jalan atai, ya Allah, ya Allah, bagi aku terbang sejadah. Tak payah aku wali bapa lebih baik. Tak payah pergi sana. Nah, ni nak kena faham ni. Ni nak kena betul kan? Ramai orang dia tergelincir dalam perjalanan dia. Oh, mula cakap ngau-ngau. Ni dia. Niat tak betul. Nak jadi tu lah, nak jadi ni, nak jadi. Niat riak lah. Dia tak boleh jalan atai, mesti boleh. Habis. Orang jalan atai darat yang mesti boleh jalan atai tak? Allah kalau nak pergi, apa pergi? Tak payah minta benda tu. Yang penting buat yang Allah suruh. Memberi nasihat pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Sayyidina Ali kata. Dia kata dia gembira juga kalau dia mati kecil masuk syurga, tapi tidaklah kepada gembira yang maksimal, tapi gembira dia yang maksimal kalau dia dapat membesar, dan dalam membesar tu dia dapat kenal Allah, dan bila dia kenal Allah maka dapatlah dia rasa takut pada Allah, maka bila dia takut pada Allah akan banyaklah ibadah dia pada Allah, dan bila banyak ibadah dia pada Allah maka akhirnya datang rasa kasih sesama Islam, dan dia nasihat orang dan menarik orang, memperawat orang ke arah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling memuaskan. Lepas tu kalau dia mati dia rasa paling gembira. Jadi kita usaha, mudah-mudahan Allah jadikan kita dalam golongan itu, insya-Allah. Itu dari sudut manfaat ilmu.
Kemudian disebut lagi oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, adapun kepayahan uqbah ilmu itu sudah termaklum, maka disebut payahnya mencari ilmu ni maklum. Dia dah sebut sebelum ni ada, maknanya payah. Dia kadang-kadang ada berhenti di tengah jalan, kadang-kadang belajar. Dia niat dia tak betul, akhirnya ilmu digunakan untuk membeli dunia, digunakan ilmu dia untuk gelemakan diri dia. Payah, kepayahan ilmu ni. Dan kadang-kadang bila belajar dia sama ada terhenti di tengah jalan ataupun dia belajar dia gunakan ilmu dia kepada kemudaratan. Na'udzubillah. Sebab ramai penyanyi kita sekarang ni dia cerdik, dia gunakan kecerdikan dia tu untuk mendapat untung segera. Yang buka rumah tu, mangga tu dia boleh buka cerdik je. Aku tak suka. Kita cerdik lah tu, dia boleh kata maka kita, dia kata sudah termaklum dah beritahu. Memang banyak ujian dan dalam proses itu kadang ujian boring, ujian rasa malal, kadang-kadang ujian sebab rasa kepala tu tumpul dia tak masuk-masuk. Macam Imam Ibn Hajar, cuma Allah kasih pada dia dengan sebab doa bapak-bapak dia, datuk-datuk dia yang soleh, dan sebab dia juga yang soleh, maka Allah masih menunjuk jalan walaupun sampai ke satu tahap dia lemah. Ini ulama besar Ibn Hajar, yang mana dia dekat sekolah dia orang lain menghafal boleh, dia tak boleh. Dia ni lemah, Ibn Hajar ni dia seorang yang lemah ketika sekolah tu. Belajar tak masuk, baca menghafal tak masuk. Dalam kali lari sekolah, Ibn Hajar ni lari sekolah. Jadi kita jangan marah sangat budaya lari sekolah tu, sebab dia ramai tu ada. Cuma kita kena guide dia, pandu dia, jelaskan pada dia, minta doa pada Allah supaya Allah beri tunjuk pada dia. Dia lari sekolah, lari jauh sampai ke satu tempat yang mana ada orang panggil ada bahagian batu yang di atas gunung, yang mana ada menitik air daripada ketajaman batu. Air menitik dan jatuh di satu tempat tu, ada satu batu. Dia tengok batu tu, dia tengok batu lain semua cantik dia tu, tapi batu yang air tu menitik tu dah beratus-ratus tahun, puluh-puluh tahun tu dah melekuk dah, disebabkan batu air dia menitik. Bila dia tengok tu datang fikrah, sebab dia orang soleh, dia memikir. Bila dia tengok kenapa batu ni keras ni, dia boleh melekuk, sedang yang jatuh pada dia tu air tu tak kuat lah, tapi disebabkan air tu berterusan datang setitik sampai melekuk. Jadi batu ni boleh melekuk, takkan aku tak boleh melekuk. Dia kata dia pun balik semula semangat, dia pun membaca sikit-sikit, dia hafal sikit-sikit, dia hafal, tapi istiqamah berterusan sehingga sekarang ni dia jadi, bila masa dia hidup dia jadi ulama yang cukup hebat, Imam Ibn Hajar, dan dia menjadi antara ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Ibn Hajar dia sebaris dengan Imam Ramli, Khatib Syarbini yang buat kitab Iqna, Hasyiah Imam Ramli cukup hebat. Ibn Hajar bahkan banyak pula ulama menggunakan selepas dia, banyak ulama menggunakan pendapat dia, maknanya pahaman dia berbanding daripada dua lagi, iaitu Imam Ramli dan Khatib Syarbini. Ini orang satu ketika dulu lemah. Kalau zaman kita ni orang panggil apa yang menghafal tak boleh, kata gambar hari ni bapak besok ulang lagi. Kita ni okey lagi. Antum kena usaha sungguh. Nak jadi ulama ni dia payah. Kena usaha, insya-Allah Allah pemudahkan. Maka kan itu dia disebut Imam Ghazali kata, maka kerahkanlah. Berarti bila ustaz baca, tuan-tuan, antum semua baca, tengok. Jadi daripada situ tahassan kita punya tajwid jawi kita makin bagus. Maka kerahkanlah diri anda, maknanya kerahkan, usahakan, gerakkan diri anda untuk apa? Berniat ikhlas. Ini kunci yang pertama. Kunci nak bagi Allah mudah perjalanan kita, sebab dia memang already payah. Maka kunci nak bagi mudah, mula-mula sekali kerahkan diri anda untuk berniat ikhlas pada menuntut ilmu. Ikhlaskan.
Mari ngaji ilmu satu je kerana Allah, dan apa yang aku dapat ni tujuan dia tak lain untuk mendekatkan diri aku kepada Allah. Ini ikhlas. Apa maksud ikhlas? Macam mana nak dapat ikhlas? Bukan tengok cerita kiamat dah hampir. Bukan. Dulu satu cerita Indon, kiamat dah hampir. Belajar ikhlas. Nak minang orang punya anak, kena belajar ikhlas. Bila orang tanya, kau dah sunat? Sunat? Dia kata, dia sunat, tak tahu. Lakon yang ngaji dia tu. Tapi sebenarnya ikhlas ni macam mana nak dapat? Bitakhallus. Kalau kita ikut kitab, ikhlas bitakhallus. Ikhlas ni nak dapat dengan penghapusan. Takhallus. Ikhlas dengan penghapusan. Penghapusan apa? Penghapusan kotoran yang ada dalam hati. Al-ikhlas bitakhallus. Apa yang nak dihapuskan dalam hati supaya dapat ikhlas, dapat dia? Iaitu perkara-perkara kotor yang ada dalam hati. Bagi Muslim, hekit, dengki, tak puas hati, Muslim. Macam siapa? Cicit Rasulullah SAW, Ali Zainal Abidin, cicit anak pada Sayyidina Husain. Ali Zainal Abidin ni, dia duduk dekat masjid dia. Tengah duduk, ada seorang jemaah semayang, ramai jemaah, ada salah seorang daripada jemaah tu pedagang, dia datang. Dia dengar pemasyuran. Dia biasa dengar pemasyuran ulama hebat, soleh, iaitu siapa? Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah. Dia pernah dengar, dia dengar. Tapi dia tak pernah tengok muka. Jadi bila semayang jemaah dekat situ, bila dah habis semayang jemaah, dia ada bawa uncang emas. Jadi rupanya masa dia semayang tu, dia letak uncang emas tu sebelah dia. Dia letak sebelah dia keluar. Habis semayang dia terus keluar, dia terlupa nak ambil uncang emas, dia pedagang. Bila dia keluar dah jalan jauh sikit, dia berhenti. Berlari dia balik ke masjid nak ambil uncang emas. Dia masuk, dia pergi tempat dia tu. Dia pergi tengok, dah tak ada. Dia pun tengok sekeliling kat dalam masjid tu. Maka dia nampak ada seorang lelaki tinggal tengah semayang ni, semayang sunat. Dia pergi ke orang lelaki tu dari belakang, dia cakap daripada belakang. Tanya lelaki tu pun tengok, kenapa wahai saudara? Oh, kau yang ambil aku punya ujang ya? Sebab kau seorang yang tinggal, mana ujang? Jangan cakap kuat-kuat, jangan membuka aib sesama Muslim. Ada tak nak tengok apa mana? Jangan, mari ikut aku pergi ke rumah. Oh, sempat kau simpan kat rumah Dia pun ikut orang, membebel dia. Sampai ke rumah. Orang ni tunggu sekejap, dia pun masuk. Dia masuk, berapa uncang yang kau hilang? Dia pun boleh tanya pula, kau yang curi. Dia kata 2 uncang, 1 uncang. Baik, dia pun masuk, dia pun keluar bagi uncang. Dia pun ambil uncang. Lain kali yang curi, nak cakap. Dia pun balik. Laki pun senyum, dia pun balik. Dalam perjalanan dia balik tu, dia lalu masjid tadi. Bila dia lalu masjid tu, dia pintu tu, dia tengok masjid tu, dia nampak uncang dia. Rupanya dia pergi masuk tadi, cari lain tempat. Dia tak ingat tempat dia. Dia masuk balik. Ini uncang tu dia. Yang ni uncang siapa dah? Siapa orang ni? Dia pun keluar. Dia ada orang dekat masjid tu, dia tanya, ni aku nak tanya sikit, tadi yang selalu semayang kat sini, yang selalu lewat keluar tu, itu cicit Rasulullah, itulah Ali Zainal Abidin. Terpanjat dah. Bila dia dengar terpanjat, dia lari pergi rumah orang tu. Dia ketuk pintu. Ali Zainal Abidin buka dengan wajah yang tersenyum. Dia kata, tak cukup lagi kan? Dia kata, tak cukup lagi kan? Dia kata, wahai Imam Ali, dia kata, kenapa kau tidak memberitahu aku kau adalah Ali Zainal Abidin dan kau bukanlah pencuri? Aku jumpa balik uncangku. Kenapa kau diam dan membiarkan aku mempercayai kau lah pencuri? Dia kata, aku berbuat demikian sebab aku takut kau terus membuat dosa dengan berkata benda-benda yang tidak baik. Kerana itu aku terus bagi, dan aku nampak kau terlalu memerlukan. Wahai Imam Ali, aku minta maaf kerana menuduh dan memfitnah kau. Aku sudah maafkan kau ketika mana kau pegang leher aku tadi. Masa dia cakap leher itu, dia dah maafkan kau. Ni orang hati pure, bersih, weh, kita kalau cakap, kau pernah tengok aku cakap tak? Nampak? Kita tak boleh. Kompon dalam masjid tu member angkat batai. Gaduh kompon, tak pun imam punya yang pegang dan jemaah tu dia ambil jodoh. Ini nampak hati pure. Kita memang susah nak sampai. Saya pun memang tak sampai. Jauh macam langit dengan bumi kita. Tapi nak beritahu, kita nampak benda tu, kita nak kena usaha kau. Allah buat tu kita senang cakap baik-baik. Kadang bila kita dengar cerita dia seronok. Bila dah buat tu
Islam. Tapi seorang pula dapat macam tu. Biar. Saya alim itu juga Rasulullah SAW. Hasil didikan Rasulullah. Macam Sayyidina Umar, dia bukan hati dia kotor, dia garang tak, dia dipantang pula. Ini satu sifat lain pula. Dia pantang orang cerca Islam. Begitu juga yang lain-lain. Bab cerca Islam, cepat. Cuma ini bab pribadi, dia tak kisah. Tapi bab berkaitan dengan Islam, macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni pula kena kat situ pula. Bila orang mula nak kata Nabi, dia pedang dia. Dia tu keluar pedang dia. Dia tak cakap banyak. Ini baru betul-betul subjek. Orang cakap apa lagi? Sekali lagi. Tak ada, aku cerita lain. Nampak tu tak jadi. Saya dengan Umar. Kan ada dua orang sahabat, dua orang lelaki jumpa Rasulullah. Dua orang kan zaman Nabi pun ada yang munafik. Jadi dua orang ni jumpa Rasulullah. Jumpa Rasulullah tanya soalan. Tanya soalan, Rasulullah pun beritahu ini. Bila Rasulullah ni tak cakap dengan hawa kecuali wahyu. Tak perhati. Dua orang ni tak perhati. Lepas jumpa Nabi, dia tanya macam tu, Nabi cakap macam tu, dia tak perhati. Dia pergi jumpa Abu Bakar, tanya pendapat Abu Bakar. Abu Bakar kata, Abu Bakar ni jadi lembut, tegas juga. Sebab Abu Bakar kata, apa yang Nabi cakap pada kau orang? Nabi kata begini, aku tidak akan cakap lebih daripada apa yang Nabi cakap. Maka aku mengikut pendapat Rasulullah. Sebab masa tu Rasulullah ada. Dia tak perhati lagi. Jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku datang ni nak tanya soalan. Silakan. Ni begini. Kau dah tanya Rasulullah? Dah tanya dah. Dah tanya. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata begini. Lepas tu dia jumpa Abu Bakar. Macam mana Abu Bakar kata? Dia kata dia ikut pendapat Rasulullah. Jadi kau dah tanya apa dia? Nak tanya pendapat kau. Tunggu tak? Ibu Rasulullah. Rasulullah keluar pedang. Apa yang panjang? Dia kata ada orang. Seorang kena tajuk. Dia cukup gerak. Sebab dia ni dah menghina Nabi SAW. Dia marah bukan kerana diri dia. Dia marah kerana orang hina Islam, hina Nabi, dia cukup. Dia panjang seorang dapat lepas jumpa Nabi. Ya Rasulullah, Umar bunuh orang Islam. Nabi bila dengar Nabi tepuk, kesian miskinnya Umar. Kesian Umar. 3 kali ketuk turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, saya akan cari, nanti saya akan maklumkan kemudian. Ayat itu maksud dia apa? Orang-orang yang tidak mendengar ataupun tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi, maka mereka sudah kufur. Pada ayat. Maka halal darah dia. Sampai macam tu. Saya tak pasti ayat ini dah didasarkan ke ataupun masih hukumnya sama. Nanti saya akan kaji balik. Betul rahmat Allah. Sayyidina Umar. Kalau macam tu tak apa, ini kita marah tak terbalas. Tak ada pasal apa, pasal pribadi, pasal orang tak terima pendapat kita, yang tak faham apa pendapat kita. Kita dah nak marah. Nampak, kena sabar, kena tenang, kena senang je. Saya ada seorang kawan nama dia Ahmad Al-Aidrus. Ahmad Al-Aidrus ni cucu kepada Ja'far Al-Aidrus. Ja'far Al-Aidrus ni seorang habib di Yaman, seorang ulama besar, memang wali besar. Dia ni sifat dia turun datuk dia. Satu sifat dia yang turun daripada datuk dia. Dia suka senyum. Dia ni tak pernah marah. Saya tak tahulah. Dia kat Yaman, dia senyum. Dia orang kata-kata dia senyum macam tu. Dekat lepas tu dia pergi Mesir, sambung kat Mesir, pun senyum dia. Lepas tu dia banyak tidur. Dia tidur tu bukanlah time orang, maksudnya tidur tu maksudnya time orang belajar dia tidur. Maksudnya dia bila sampai time tidur, dia tidur. Dia tidur. Lepas tu Zuhur tu dia tengok orang berborak banyak-banyak. Satu sifat saya tengok dia ni, bila orang kawan dia datang bilik dia, borak-borak, dia pun tengok bangun, dia pergi tidur. Lama orang kata, apa kau dia asyik tidur? Bila orang tanya dia betul-betul, dia kata, aku bukan apa, dunia kita sekarang ni bila duduk ramai-ramai bercakap, mengumpan dengan tu, aku rasa tidur lebih bagus daripada aku. Akhirnya tuan-tuan, dia ni dah lah nampak macam asyik tidur je, tapi dia dapat keputusan di Universiti Al-Azhar BA dengan tidur dia banyak. Dia dapat powerful. Sekali dia pergi UK, Allah beri dia. Antum jangan tidur je pula mana. Orang kalau tidur tahu ni apa, tak sampai tahap dia. Ikut aja tertib, tidur mengapa. Tapi nak beritahu orang-orang yang macam ni. Baik.
Maka dia kata, maka kerahkanlah diri anda berniat ikhlas pada menuntut ilmu. Niat kosong hati, biar pure sikit hati. Cuba try. Senyum. Maka kerah, dia kata, dan jadikan tuntutan itu tuntutan pengetahuan. Kadang-kadang ada orang born dilahirkan memang muka ketat. Orang panggil muka ketat. Muka kita senyum tapi hati baik. Janganlah tuduh dia bukan sombong. Dia muka ketat. Dia muka ketat, dia susah nak senyum. Tapi hati baik. Tapi orang macam ni, orang yang muka ketat ni, dan dia senyum, jatuh kita. Lembik tengok. Handsome. Baik. Maka dia kata, jadikan tuntutan ilmu itu tuntutan pengetahuan, iaitu amal. Tujuan kita mencari ilmu untuk beramal. Jangan tuntutan cari ilmu nak kata usaha. Tuntutan cari ilmu, so aku banyak duit. Tuntutan cari ilmu untuk terjamin hidup aku. Dah. Ni silap. Ini yang buat kita ikhlas. Tak kira lah kita ambil ijazah ke, yang ada sijil ke, yang tak ada sijil. Niat dia mesti sama. Tujuan dia untuk beramal dengan ilmu. Yang lain tu Allah bagi usaha je. InsyaAllah Allah bagi solat. Kenapa dah tulis kat perut? Cuma kita kena usaha. Ada dah usaha dah tu. Dah ikutlah prosedur. InsyaAllah. Ya. Maka kerahkan diri anda. Dia kata apa? Bukan tuntutan penceritaan. Amal, tapi bukan mencari ilmu, tujuannya untuk penceritaan. Masuk penceritaan ni, riwayat aja. Cerita dia bercakap tentang ilmu kami hebat, tapi tak ada amal. Cerita ini orang dengar pun tapi dia tak beramal. Langsung tak beramal dan tak usul tak beramal. Ramai orang yang bercakap hebat-hebat ni ramai. Kadang orang yang boleh berpidato dengan cara yang cukup hebat. Orang terpegun dengan pidato dia. Kadang kita tengok bila orang cakap apa, kita dengan saja tu kan. Berdirinya saya di sini bukan untuk menjual obat. Tapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang saya karang. Pidato yang menguatkan kita berpindah. Anjakan paradigma. Mau kita gimana? Bagaimana? Kita boleh mengukur hebat. Boleh ni. Orang nak tarik orang. Tapi kosong. Dia tak beramal. Orang boleh tarik orang macam-macam. Kadang bersyair. Kalau syair dia tarik kat Melaka dulu. Johan syair. Syair apa? Tersebutlah kisah di semua desa. Seorang pemuda wajahnya. Dapat masuk kat Melaka sekolah dah jam 6. Dapat nombor 1. Okey lah tu. Tapi kosong kan. Tarik. Tak ada niat beramal. Tak ada. Buat tak apa. Untuk nama je. Untuk orang. Hebat dia. Lepas tu kadang berduit kawan masuk tu dondang sayang sekolah masak. Dondang sayang perlu digerak. Dondang sayang. Hebat. Dia tak campur. Ingat masa jadi murid. Habis berapa tu yang mak tu angkut pergi letak kat perlis. Ini apa budak ni asyik nyanyi dia, lepas tu joget apa benda sekolah kebangsaan ni. Dia angkut, dia letak tu kat perlis sekolah agama. Kau main jauh. Itu ni dekat je. Dah marah. Kalau tak boleh ngaji juga. Kau yang ubah kau benda kepala. Peluang aircon dengan lampu apa semua air sekali-sekali itu okey lah tu. Ustaz Kayaman tak mandi, kadang seminggu tak mandi. Okey je, tak ada orang pingsan tu. Tapi insyaAllah dah sini mandi lah insyaAllah. Ada sekarang. Dah ramai. Tak apa, sabar sikit. Tu dah nak siap dah tu. Ada situ tu saya buat 2 kolam. Kau nak terjun dalam kau dah mandi, suka tinggal dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Jadi kata apa? Dan jadikan tuntutan itu tuntutan pengetahuan,
bukan tuntutan penceritaan semata-mata tanpa amal. Itu payah dia. Dah maklum dah sebelum ni. Jadi apa kita nak buat? First kali kunci dia. Tak payah pening kepala yang lain. First kali kunci dia. Kerahkan dia. Bersihkan hati. Takhallus dengan ikhlas. Niat betul kan? Niat. Malam, setiap malam Ustaz nasihatkan kita ni, tuan-tuan semua, setiap malam kita perbaharui niat. Sebab kita kadang-kadang niat kita malam tadi lain, pagi kita dah berubah. Malam nak tidur, ya Allah, aku nak tidur ni, ya Allah, maknanya aku akan tidur dan mudah-mudahan kau bangkitkan aku besok. Maka ya Allah, aku nak perbaharui niat aku nak hidup sebagai hamba Allah, aku mencari ilmu tujuannya kerana nak mengenalmu, ya Allah. Istiqamahkan aku dengan niat ini dan bantukan aku mengikhlas dan menghapuskan segala kotoran dalam hatiku. Tidur. Besok bangun malam, alhamdulillah bangun. Wah, bangun macam-macam dah. Malam tu berbahagia lagi, ya Allah, aku nak mengulang balik sebelum kau lama pun 2 minit dia cakap macam tu. Susah sangat kata tuan. Puan-puan ni kalau kita mati lah besoknya tu, masih Allah bantu. Antum semua kena buat, kita semua, ibu bapa apa sebagainya. Kita ni tak tahu orang takut mati sebab dia tak bersedia. Itu pasal takut mati. Orang nak periksa takut itu sebab apa? Tak bersedia nak periksa. Kita nak pergi haji, takutnya nak pergi haji sebab apa? Sebab tak bersedia nak pergi haji. Itu tak erti, ini tak erti. Tapi bila kita bersedia sentiasa, maka kita tak takut mati. Maknanya bila Allah tarik nyawa, sekurang-kurangnya aku dapat betul niat aku dah usaha sebagaimana nak ikut dan aku dah belajar dengan niat yang betul. Membetulkan niat. Setiap malam sebelum tidur betulkan niat. Ketahuilah olehmu bahawa kemerbahayaan. Tadi kepayahan, payah mencari ilmu. Ini yang ketiga, ketahuilah. Apa? Alif tak ada buku ya? Belum ada buku lagi. Ada buku kan? Ada buku lagi. Buku yang lebih. Bagikan dulu pakai. Buku ni dia kena bayar Alif. Nanti kemudian lah ya, baru masuk. Ali ambil buku tu, tengok. Bagikan. Tengok pada pelajar yang tak ada, bagikan. Tuan-tuan, awal bulan 10 ni masuk pula sebelah orang. Saya pun lagi risau tuan-tuan. Mana aku nak letak awal doakan. Itu belum buka lagi iklan untuk cuti sekolah. Yang dikira tu sebelah orang, tak tahulah jadi semua tidak. So kalau masuk sebelah orang, sendak tak? Abang-abang sini dia kena duduk atas. Buka surat 108 108. Boleh tanda terus itu senang. Ketahuilah olehmu bahawa kemerbahayaan ukhbah ilmu adalah besar. Ini bahaya ilmu pula. Ustaz, benda bahaya ni tak payah buat lah tak? Dah, benda ni orang panggil ujian. Masuk membahaya tu ujian ilmu tu. Jangan fahamkan bahaya ilmu tu maksudnya ilmu ni berbahaya macam benda-benda berbahaya. Bukan. Yang perlu kita jauhi dah. Ini kemerbahayaan di sini membawa masuk ujian. Nampak? Kalau kadang kita bila baca kitab ni, walaupun berjauhi, nampak ada terjemah. Itu pasal perlu ada guru. Kalau kita baca, kita tengok berbahaya. Maknanya berbahaya semua. Kita tak bisa ikut kita. Tak, dia masuk berbahaya tu risiko ataupun ujian yang kena, yang akan diberikan oleh Allah. Ukhbah ilmu besar. Maka sesiapa menuntut ilmu kerana memalingkan muka orang ramai, memalingkan muka, wujuh nas, apa dia? Masuk memalingkan muka orang ramai supaya orang tengok dia. Dia menjajah ilmu, kalau niat dia menuntut ilmu tu supaya bila orang lalu, ustaz, bila lalu itu yang hebat itu hari dia ceramah tu. Dia nak orang pandang macam tu. Untuk memberi perhatian dan sanjungan, apa dia ada tulis dalam Quran, kepadanya, kepada orang yang menuntut ilmu tu, niat dia memang macam tu. Ataupun dan untuk bersekedudukan dengan para amir, ataupun dia belajar ilmu supaya dia boleh duduk dengan pemerintah. Dia jadi ustaz kaki bodek pemimpin. Dia duduk sebelah pemerintah. Dia nak biar sama tahap, nak jadi penasihat dia dengan niat nakkan harta pemerintah. Nauzubillah. Dia nak sedudukan dengan para amir. Kami Syauqi ni, para amir.
Para amir. Nampak apa maksud amir syauqi? Pemimpin yang syauqi, yang merindui. Pemimpin yang merindui, yang menjadiku, ataupun maksud sebenarnya pemimpin yang menjadi kerinduanku. Ini maksud amir syauqi. Ustaz Syauqi itu kerinduan. Kalau amir syauqi, pemimpin yang menjadi idamanku, pemimpin yang menjadi kerinduanku. So kena jadi pemimpin betul. Jangan jadi syauqah. Qaf tu ubah menjadi kaf. Tahu apa maksudnya? Pemimpin yang berduri, pemimpin yang menjadi duriku. Ubah qaf jadi kaf. Jaga mulut. Jangan jadi pemimpin jadi. Faham? Jadi orang yang menuntut ilmu nak duduk dengan para amir, sebab dia nak duduk sebagai dengan pemerintah, nak dapat duit banyak, nak dapat kedudukan banyak, nak jadi penasihat. Oh, ini penasihat ni, ini penasihat. Oh, presiden tu, ini penasihat. Oh, kalau dia buat macam tu, serta, tak boleh lagi, serta bermegah-megah. Dan tujuan dia belajar sebab nak bermegah-megah terhadap orang-orang yang setanding dengannya. Dan dia tujuan belajar nak tunjuk dia pun hebat dengan ustaz-ustaz lain. Bila lalu-lalu ustaz-ustaz cakap, bila ustaz dia cakap aja, kau pernah mengaji lagi. Dia ingat dia bagus, standing. Bila ustaz dia cakap, kau faham tak tentang kalimat yang anda rasa bermaksud dia? Tak ada. Walaupun dia tak tahu, dia asyik cakap, kau kenal betul. Dia sebenarnya makna dia jadi kau kena belajar. Kau belajar mana itu? Pondok kan? Pondok. Aku Mesir. Aku Yaman. Dia mau serban aku. Jadi ambil serban tu jangan lipat kat sini, lipat kat mata dia. Jadi kampung ni lah. Semua. Kita belajar ni bukan saja. Ilmu bukan dengan serban. Ingin ingat, kita pakai serban ni bukan nak bunjuk. Antum kalau pakai kadang-kadang bagus lah juga. Tapi niat itu nak pakai. Masa pasang tu menghadap kiblat, ada memakai serban, pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bila pakai serban tu menghadap kiblat dan niat, ya Allah aku pakai serban kerana mengikut sunnah. Pahala saja sepanjang serban tu ada pahala. Bukan aku pakai serban keluar orang tengok bosok nak mau sok dia menolak jangan kau buat macam tu tak dapat apa. Boleh betul niat. Ketahuilah olehmu, dia kata apa? Tujuan untuk bermegah-megah terhadap orang. Bermegah-megah terhadap orang-orang yang setanding dengannya. Tak ada. Kita tawaduk. Kita jumpa ustaz-ustaz lain. Apa khabar ustaz? Ustaz dulu selalu bila pergi jalan dengan Habib Omar atau dengan syekh-syekh ustaz sendiri, ustaz tengok tingkah laku dia. Apa yang dia buat tu sikut. Dia bercakap dengan orang tua terus, berarti dia cakap dengan orang tua je. Nampak? Bila dia salam dengan orang tua, bila orang tanya khabar, macam mana kaedah dia? Kita pun ikut macam tu. Nampak? Ini akhlak. Tapi kalau dia buat benda tak betul, jangan ikut pula lah. Tapi biasanya guru kita ni, insya-Allah kita doa. Kita doa dapat guru yang boleh betul-betul memberi tunjuk kita daripada sudut teori dan praktikal. Kadang-kadang banyak kita dapat ni teori, kadang praktikal tak ditunjukkan oleh guru-guru. Jadi kita usaha. Doakan. Macam ustaz mengajar antum, ustaz pun lemah juga. Jadi doakan ustaz dapat tunjukkan yang betul pada antum, bukan yang tidak betul. Ustaz pun lemah juga. Sila-sila ada antara antum ni yang lebih baik hatinya. Ya. Maka dia kata, maka sesiapa menuntut ilmu kerana memalingkan muka, memegah-megah terhadap orang yang standing dengannya, dan juga untuk memburu kebendaan duniawi. Oh jelas. Nak cari dunia aja, dapat duit dari dunia, syarah sana, jemputan ke sana, jemputan ke sini. Kalau dijemput, niat kita betul kan tak? Tapi kalau kita ni tujuan kita nak dapatkan duniawi, bila ceramah ni ustaz, kami ni kat kampung ni ustaz, boleh tak ustaz datang, kami dekat contohnya sahabat berenang tapi dekat ujung kampung ustaz. Jadi nak jemput ustaz datang ceramah. Kami ni minta maaf mula-mula ustaz, kami tak dapat nak beri apa-apa ustaz, mungkin dapatlah bagi sikit, tapi ustaz jauh datang. Ustaz datang ustaz ya. Berapa boleh? Ustaz kami mungkin boleh dapat 200. Panggil yang dekat sebelah kampungnya. Saya tak dapat datang.
Sebab saya ni minta maaf lah, bukan apa cik ayat apa, minta maaf saya bukan kerana duit, bukan kerana duit, cuma saya ni ialah sebab sijil saya tu saya tak nak jadi fitnah orang lain, sebab orang lain panggil saya bayar mahal, jadi ni ada bayar murah pula, nanti orang kata saya dibayar, jadi saya kena adil. Adil ni adalah sifat Islam yang cukup ditekankan. Jadi minta maaf dah hantu raya ni ustaz, kau gunakan ilmu kau pusing putih putar sebab nak duit. Orang tu pergi dakwah tu pergi je lah kalau boleh, kalau mampu pergi. Memang jauh lah, contohnya kalau kita daripada kita daripada Seremban pun contohnya tak pergi kan, jauh kan, ataupun daripada Perlis tu dijemput jauh. Jadi kalau kita macam tu, kalau tak mampu sebab jauh tak larat, dah terus terang tak larat, jangan sebab duit. InsyaAllah ada rezeki. Teringat pada apa ni jemput ke Seremban University pun. Ada setengah-setengah guru kita bila tanya pendapat, dia kata, oh jadi you minta ni, orang kaya minta ni tekan sikit, tapi still tak berapa ni juga, tak berapa elok jugalah, kita niat dakwah. Dia siap cakap, tapi satu lagi, dia orang ni style dia, Ustaz, ni saya nak jemput Ustaz tu ceramah, berapa Ustaz nak letak? Dia tanya saya cakap gitu, jadi confuse. Kita tak biasa letak. Bila dia cakap macam tu, selalu bagi berapa? Nanti kita ikut rate Ustaz, yang ada ijazah yang ada master sekian, PhD sekian. Ustaz ada apa? Dia tanya Ustaz ada apa? Aku mana betul nak cita-cita sijil? Saya tidak ada sampai PhD, master tu ada. Dia kata, oh kalau rate master dia begini. Ginilah. Bagilah berapa pun. Saya pun saya nak kebetulan nak balik Melaka kata. Saya singgahlah kat Seremban tu. Dia kata, okey Ustaz tapi dia mati dia cakap, kenapa Ustaz sebenarnya? Okey Ustaz, kalau saya letak sekian berapa Ustaz? Kalau saya letak, dia kata masa tu nak bagi 300. Dia kata, 300 ke 400 dia tengok. 300, 400 Ustaz, Ustaz ceramah dalam bisa 2 jam. Sejam setengah 2 jam, saya tak ingat dalam orang. Tak apalah, saya pun memang orang dah balik, dia salah. 5. Okey Ustaz setuju tak Ustaz? Ustaz setuju ke? 300 ni, Allah tak berhenti. Aku tanya dia kata, aku 5 betul kata, ayah saya setuju. Pergi ceramah sejam 2 jam. Dia minta sejam setengah sampai 2 jam saja. Dah habis ceramah tu dia orang suka, dia orang sorok. Ni nak kata rezeki Allah bagi. Masa dia nak bagi cek yang dah tertulis RM300 tu, nak bagi dekan, dia kata nanti masa ni. Dia tengok cek tu. Ni, habis cek satu lagi. Dia kata cek lain ni, cek ni. Saya ingatkan cek tu tak sign ke, tu tercalur ke, tukar cek lah. Dia tulis, lepas tu dia bagi cek. Saya tengok berapa? 1,000. Ni bila rezeki Allah gerak hati dia bagi 1,000. Tak minta. Nampak tak? Tahu semua. Lepas tu kata, semalam dia orang tekan tanya setuju ke tak setuju, dia akan bagi lebih pula. Tapi dia bagi lebih apa dah style lain dia tu. Bagi lebih apa kita ada rezeki. Nampak. Tapi nak kata dia bukan silap, memang dia tukar. Sebab dia mula-mula bagi cek bank Islam dah silap, atau dia bagi CIMB dia, bank Islam tertentu. Saya ingatkan dia nak bagi dulu cek. Jadi maknanya subhanallah. Jadi antum pun begitu juga. Tak apa, tak salah. Kalau sekiranya sama kita dah ke Allah, dia orang style letak harga, letak. Tak menipu tahu dia, tapi jangan terlampau. Itu saja. Sebab kita matlamat utama yang ada. Percayalah Allah akan lipat gandakan. Yang bisa. Maka sesiapa menuntut, dia kata, maka dan juga untuk memburu kebenaran duniawi, dunia ni hina di sisi Allah. Dalam hadis Nabi dalam kitab Ghayatul Taqrib, Ghayatul Taqrib dikarang oleh Syekh Muhammad Ali Al-Maliki Al-Makki, bukan Ghayatul Taqrib yang kitab fiqh tu. Ghayatul Taqrib. Apa Ustaz anda selalu bawa tu? Ghayatul Taqrib dah sini namanya. Nama yang sama tapi kitab hadis. Dalam tu hadis Nabi SAW menyebut apa dia? Ad-dunya mal'unah. Dunia dilaknat Allah. Wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat semua yang di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali peringatan, sesuatu yang membawa kepada peringatan kepada Allah. Wal alim, dan orang yang berilmu dan menggunakan ilmu untuk mengingati Allah. Wal muta'allim, dan orang yang belajar ilmu. Itu. Maknanya luaslah sesuatu yang mengingatkan kita pada Allah. Maknanya kalau kita buat kerja kita kerana Allah, dia membawa kepada ingat Allah, maka ianya tidak mal'un lah. Boleh faham kan? Kemudiannya, maka akibatnya perniagaannya akan rosak, binasa, dan jual belinya akan rugi. Dia tidak bermanfaat di akhirat nanti. Ni dia istilahkan perniagaan. Kita hidup kat dunia ni seperti perniagaan. Perniagaan kita buat tak ada untung. Apa yang kita usahakan tak ada pahala.
hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Adakah nak tak aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang untungnya apa? Menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Allah ni tak tunggu kita jawab. Terus Allah bagi jawapannya. Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman dengan Allah dan para rasulnya dan rasulnya. Kita sekarang ni dengan Nabi Muhammad SAW dan kita beriman dengan Nabi-Nabi yang sebelum. Lagi apa? Wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad dengan harta-harta kamu dan diri kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah kata dzalikum khairul lakum, benda itu cukup baik untuk kamu in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu tahu, sekiranya kamu nampak hakikat dia, kamu akan nampak benda ni cukup penting. Majlis ilmu ni penting, Quran ni penting, hadis ni penting, kitab yang kita mengaji terlalu penting, tak boleh dibanding dengan kepentingan yang ada. In kuntum ta'lamun, Allah kata sekiranya kamu tahu, nak kena mengaji, nampak hakikat dia. Kemudian Allah kata apa? Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Betul. Dzalikal fawzul 'azim. Allah bagi apa kalau kita dapat hakikat yang kita dapat? Yaghfir lakum dhunubakum, Allah ampunkan dosa-dosa. Kemudian Allah bagi kita syurga yang di bawahnya mengalir air. Wa masakin tayyibah, dan tempat yang cukup cantik di syurga. Bayangkan orang masuk syurga yang last sekali, dia punya syurga istana dia seluas langit dan bumi. Allah kata kita bila duduk sana, kita ada istana, kita akan ada taman di istana itu, dan ada pula taman-taman yang diletak oleh Allah, taman-taman syurga. Tuan-tuan yang akhir masuk syurga, yang dah kena cuci kat neraka, dah habis, masuk last sekali ke syurga, istana dia seluas langit dan bumi. Kita kalau masuk tanpa masuk neraka, kita masuklah bersama Nabi SAW, para syuhada, ulama salih. Tuan-tuan bayangkan rumah tuan-tuan bersama. In kuntum ta'lamun, maka in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Itu pasal Allah sebut in kuntum ta'lamun, in kuntum ta'qilun. Nampak? Kalau kamu tahu, itu pasal kamu nak lagi, nak kena faham. Usahalah lagi. InsyaAllah doa mudah-mudahan kita semua ni nampak sampai ke situ, dan mudah-mudahan kita semua diberikan sebagaimana Allah janjikan di dalam insyaAllah. Maka dia kata apa? Kalau tak perniagaan kita rugi. Kita tak ikut apa yang Nabi kata tadi. Allah kata tadi apa? Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, berjihad di jalan Allah dengan harta sekiranya kita kemampuan kelebihan dari sudut harta, dan berjihad daripada sudut diri kita sendiri. Bagi masa untuk kita dekat dengan Allah, bagi potong masa kita untuk Allah, bagikan tenaga kita biar letih untuk Allah, buat benda untuk Allah SWT. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu kita akan berjaya. Maka dia kata, telah bersabda Rasulullah SAW di hadis perniagaan, telah bersabda Rasulullah SAW, man talaba al-ilma liyufakhira bihi al-ulama'a aw liyumari bihi al-sufaha'a aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allah an-nar. Nampak? Imam Ghazali bila dia cakap benda-benda yang dicerita ni semuanya berdasarkan hadis. Nampak? Ni datang hadis dia. Nabi kata apa? Sesiapa menuntut ilmu kerana bermegah-megah dengannya terhadap ulama, atau kerana berbantahan, iaitu suka berdebat dan berjidal dengan orang-orang jahil, maknanya dah berdebat dengan orang jahil lah, atau kerana memalingkan muka manusia kepadanya, ataupun supaya orang bila tengok dia sanjung dia, puji dia, nescaya confirm adkhalahullahu nar, Allah akan masukkan dia dalam neraka. Nauzubillah. Jadi mudah-mudahan kita tuan-tuan rahmati Allah, Allah tunjukkan jalan. Ni nak mari menuntut ilmu ni, niat kena betul-betul. Bila niat kita sungguh-sungguh nak cari ilmu, kita akan fokus. Kalau tak nanti kita khayal. Nampak? Khayal, tertidur ke apa sebagainya. Minta kalau tertidur tu gawat. Itu sifat manusia fitrah.
tak boleh nak gerak lah, kadang kita tertidur. Tapi kena lawan. Sebab syaitan dia akan letak celah. Itu memang jelas dalam adik-adik. Mana dia letak celah, jantung kita. Dia letak gencu dia kat mulut kita, kita akan bercakap. Lepas tu dia akan letak tongkat daripada kita. Itu pasal saya bertongkat sana, bertongkat sini, kejap sana, kejap sini. Nampak? Kadang tu ada setengah orang. Saya ingat Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin bila mengajar ada seorang tu kat depan dia tu, dia jadi tak dulu diam tu. Bukan perangai dia macam tu, dia daripada kecil. Daripada kecil dia terbiak dia. Macam dia macam ni. Dia gerak macam mana? Ada gerak tu. Ada begitu. Macam mana? Tapi maknanya ada lah PL dia daripada kecil tak berubah. Dia gerak, benda tu gerak. Jadi bila dia macam tu, kepala dia rasa dia. Lepas tu Syekh pun terus-terus dia duduk gitu-gitu. Syekh terima, Syekh. Syekh bila mengajar sampai tetap. Diam ente. Diam ente, jangan bergerak, kita ni ada. Baik terus. Bertahun, umur dia dah 30 lebih, tak 40. Dia punya style bergerak macam tu daripada kecil. Tapi berkat seorang Syekh. Tengking rupanya ada syaitan barangkali yang dudukkan dia tu. Kadang-kadang benda tu. Dia niat tegur tu, niat baik, dia kata, diam ente, kenapa ente gerak-gerak dia tu? Terusnya. Lepas tu majlis mulai dia duduk, dia diam. Dia tak bergerak. Subhanallah. Tapi itulah insyaAllah kan itu Syekh Nuruddin. Ustaz naik Syekh. Naik Syekh, asyik naik Syekh. Jadi kalau terkek pun takut tak jadi. Jadi antum kena usaha ubah semua. Boleh insyaAllah. Okay, jadi rasanya cukuplah kita untuk setakat ini. Besok kita macam mana? Sebab banyak sangat open house lah. Luas semua open house. Sini pun dah jumpa dua tempat juga. Macam mana tu kan? Kita boleh je, tapi kita lepas asal kan. Boleh kot ya? Boleh. Tuan-tuan sendiri okey. Maklumkan pada sahabat-sahabat lain ya. Sebab banyak orang ada yang buat petang bawa ke malam kan. Jadi itu salah. Tak apalah, yang mana ada kita jalan. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita sambung besok. Mudah kita berkati Allah, kita berkati baik kita banyakkan amal Allah. Sebelum tu baca qasidah. Baca lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Taiba ya Taiba ya dawal ayyana ishtadana wal hawa nadana wal hawa nadana
Ayana. Ya Taibah ada setengahnya qasidah tu disebut untuk Mekah, untuk Mekah, untuk Fatimah. Ada satu untuk Fatimah. Ini kita sebut, itu yang pertama kita rindu. Dia kata ya Taibah ya Taibah ya dawal ayana, iaitu ya Taibah ya Taibah, Kaabah yang baik itu, suci itu adalah ubat dawal ayana, ubat mata kita. Maknanya bila kita pergi, kita lihat Kaabah, kita tenang, nampak, kita ingat Allah. Maksudnya pengubatnya adalah Allah. Maknanya sesuatu benda yang Allah jadikan di muka bumi, bila kita lihat menjadi ubat pada hati kita dan mata kita. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dimasukkan kepada Fatimah Az-Zahra. Sebab Nabi cukup sebut, cukup sayang kepada Fatimah Az-Zahra, maka kita mudah-mudahan kita berjumpa Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra ni anak Nabi SAW, cukup bagus. Dia ikut Nabi. Pernah Sayyidina Umar pernah berlaku dalam satu hadis Nabi SAW, yang mana Rasulullah SAW ketika mana nak menyebut satu perkara, dia nak menyebut pada seorang sahabat, pada sahabat-sahabat yang ramai ketika itu, Nabi nak menyebut satu perkara, ketika itu Nabi terdiam. Dan Nabi diam dan Nabi menangis. Tak sempat nak sebut benda itu, tak jadi. Nabi menangis dan Nabi tidak berhenti menangis. Ketika itu Sayyidina Umar dan Osman ketika itu merasa risau melihat Nabi tidak berhenti menangis. Sehingga dia orang mengatakan, salah seorang mencadangkan, pergilah kau bertemu anaknya Fatimah, minta dia memujuk ayahnya dan menenangkan ayah. Masuk ketika itu Nabi dia tak boleh cakap, dia nangis saja daripada mula sampai habis. Ketika itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman pergi ketuk rumah Fatimah. Ketika mengetuk rumah Fatimah Az-Zahra, maka ketika itu anak Nabi SAW keluar. Dan ketika dia keluar, pakaiannya, Sayyidina Umar kata, apabila aku melihat kepada pakaian Fatimah ketika itu, bajunya terlalu lusuh dan bertampal-tampal dengan kulit kambing. Maknanya nak mengatakan miskinnya, susahnya Fatimah Az-Zahra, tapi tetap mukanya tersenyum, mukanya sangat tenang, kerana inilah tarbiyah Rasulullah. Rasulullah sebagai seorang pemimpin, tetapi dialah yang paling miskin, dia yang paling susah. Maka apabila panggil Fatimah, Fatimah bila mendengar ayahnya menangis, maka dia berlari dan dia pergi ke tempat majlis. Dan bila dia masuk nampak dan masih lagi Nabi menangis dan tidak boleh berkata, maka dia pun pergi kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun dia pergi ke Nabi dan dia dekatkan telinganya pada Nabi. Nabi pun berkata sesuatu pada Fatimah, dan ketika itulah juga Fatimah menangis dan tidak henti-henti bersama Rasulullah SAW. Cuma kita tak tahu apa benda yang Nabi katakan itu. Wallahu ta'ala alam. Saya akan tengok lagi. Sebab saya dengar daripada Tuan Guru di pondok, masa tu menangis semua orang bila mendengar ni Fatimah Az-Zahra. Kerana itu timbul qasidah oleh ulama-ulama mengingati Fatimah Az-Zahra. Ini bukan sebab Syiah, tidak. Kita Nabi SAW, cuma kita kasih kepada ahli bait, iaitu ahli keluarga Nabi. Sisa kita punya prinsip, apa yang saya belajar di Yaman dan sebagainya, kita cinta Rasulullah, cinta ahli keluarga Rasulullah, juga cinta kepada keturunan Nabi yang Said dan sebagainya. Tetapi amar ma'ruf nahi munkar tetap kita jalankan walau siapakah mereka. Karena itu Nabi kata apa? Kalau Fatimah mencuri, la qata'tu wahdaiha. Maknanya kalau Fatimah sendiri mencuri, aku yang akan potong kedua tangannya. Maknanya kita cinta dia kerana dia ada keturunan dengan Rasulullah. Kerana itu saya kalau syekh-syekh di mana-mana datang, lebih-lebih keturunan Rasulullah SAW bergegas, dan saya boleh bawa semua, saya bawa semua. Kalau tak boleh dapat bawa sebahagian. Maknanya berjumpa dengan ulama-ulama ini kerana mereka itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Dan banyak Nabi sebut dalam hadis-hadis dia tentang ahli bait Nabi SAW. Cuma kalau dia ada buat kemungkaran, macam ada setengah-setengah yang berketurunan, macam contoh macam ada penyanyi berketurunan Nabi, itu kita kena tegur kalau ada kesilapan mereka. Apa kemungkaran kita tegur, tapi kita sayang mereka dengan kerana keturunan mereka. Keturunan Rasulullah SAW. Tapi ianya tidak menghalang kita untuk amal ma'ruf nahi munkar. Kena pegang itu, kena faham benda itu. Wallahu ta'ala alam. Yang itu lebih diberkati baik banyak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan keraguan. Wa akrimna bi nuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwaabal ilmi, dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. Wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi, dan hiasilah kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati. Wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Dan bersama kami selepas itu bersama terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah petunjuk pada kami. Ya Allah, berilah penjagaan kepada kami, dan berilah penjagaan kepada siapa yang menghadiri majlis ini, dan berilah penjagaan kepada orang-orang yang membantu kami daripada segi keuangan, tenaga dan usaha. Ya Allah, masukkan kami semua dalam surga. Kumpulkanlah kami di sini dan sebagaimana kamu kumpulkan kami juga di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, yang tak tunjuk kepada kami sentiasalah kami hati kami dekat padamu ya Allah. Tunjukkan jalan kami kepadamu ya Allah. Mintalah ya Allah, jauhkan kami daripada fitnah-fitnah. Peliharalah diri kami daripada fitnah-fitnah dalam perjuangan untuk sampai kepadamu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.